Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak buat bengkel teknik menjawab bagi soalan produksi multimedia untuk tahun ni 2021. Okey, untuk pengetahuan semua, untuk subjek produksi multimedia ni dia ada bahagian A dengan bahagian B. Okey, bahagian A, kalau cikgu boleh conteng kat sini boleh tak? Okey. Bahagian A dia ada 15 soalan. 15 soalan dan keseluruhan ni adalah 60 markah. Jadi kemungkinan soalan, kita kata soalan nombor 1 mungkin 3, 2, kadang-kadang jadi 2, 3 hingga 5 markah. Jadi macam campur semua dia akan jadi 60. Dan bahagian B pula dia ada 4 soalan dan keseluruhan soalan tu adalah 40 markah. Jadi dikatakan soalan kalau dia bahagi kepada 4 bahagian, 1, 2, 3, 4, soalan ni 10 markah, 10 markah, 10 markah, 10 markah. Macam tu lah. Jadi bila 40 campur 60, dia akan dapat 100. Tapi 100 ni dia tak kita panggil ni kertas satu lah. Dia akan campur dengan kertas 2. Kertas 2 kamu adalah kerja khusus. Kerja khusus yang kamu buat tu. Kerja khusus yang kamu buat tu, kemungkinan kan yang ni akan jadi dia pun kata, dengar kata macam 40% je. Yang kerja khusus ni yang 60%. Kalau tak silap cikgu lah. Jadi sebab tu yang kerja khusus ni perlu siap. Kadang-kadang ada sekolah tu dia tak siap kerja khusus kan. Dia cuma dapat dia tak cukup point untuk dia ambil periksa. Jadi syarat untuk ambil peperiksaan kena 40%. Okey, kita tengok bahagian A mempunyai 15 soalan. Keseluruhan markah adalah 60 markah. Okey, skop soalan untuk bahagian 1 ni, nombor 1 dia akan tanya penggunaan tool. Okey, ingat tak kita ada belajar perisian apa? Sebenarnya kita ada belajar perisian 8 perisian. 1 freehand, 2 Photoshop, 3 3D, nombor 4 kita belajar tentang Flash. Lepas tu tak silap kita ada belajar tentang apa lagi, 3D Max Studio. Ni 3D Max Studio ni. Lepas tu kita belajar ni untuk buat 2D. Lepas tu kita ada belajar Premiere untuk record video. Kita ada belajar nombor 6 Soundforge. Okey, ada lagi tak? Masa yang kita buat wording tu kita pakai PowerPoint. Kita pakai PowerPoint. Lepas tu untuk last kali kita ada buat website lah. Website. Tapi website ni kena kita pakai nama dia Dreamweaver. Yang ni tak ada dalam buku teks lagi tau. Maksudnya kalau soalan SPM ni kemungkinan tak masuk lah. Harapnya lah. Okey, kemudian kita ada penggunaan fitur. Contohnya fitur dalam Photoshop kita ada clone stamp, kita ada efek, macam-macam efek lah kan. Contohnya efek apa? Efek shadow. Yang itulah antara penggunaan feature tu. Lepas tu soalan SPM ni, kalau kita nak pasal boleh tak? Tak ada, tak apa. So dalam soalan SPM ni dia akan tanya cara menyisip elemen. Contohnya kita nak buat flash tapi kita nak sisipkan video. Contohnya kita nak sisipkan image yang ada dekat kita punya kamera kita, kan? Jadi Premiere macam mana kita nak sisipkan audio kita. Itulah soalan menyisip tu.
kemudian menghasilkan interaktiviti. Interaktiviti ni maksudnya interaktif ni benda yang kita tekan dengan tangan. Ya Allah, nak buat tangan pun susah. Karina maksudnya kalau kamu ingat interaktif, benda tu ada kena tekan. Ada butang macam bag. Ni kemudian melengkapkan maklumat. Soalan melengkapkan maklumat selalunya pasal keusahawanan lah. Satu melengkapkan setting. Setting maksudnya kalau contohnya kalau Photoshop, macam mana kita nak setting mula-mula tu yang kita belajar tentang teknik lupa lah dah. Macam ada Sayin main gitar CYMK, iaitu CYMK. Lagi satu tu blue yellow red, RBG. Nanti sambil-sambil nanti kita buat revision. Okay, ni antara contoh soalan bahagian A. Dia tanya tentang soalan Dreamweaver. Selalunya soalan Dreamweaver ni tadi cikgu kata kemungkinan tak masuk kan, sebab tak ada dalam modul. Jadi Dreamweaver ni tak masuk lah. Tapi dia punya apa tu, dia punya style soalan ni selalunya akan ditanya lah. Contohnya dia akan tanya tandakan mana right dengan mana yang salah. Okay, selalunya bagi pelajar-pelajar ni, contohnya kita kata klik butang browse pada link, betul. Type email pada teks, betul. Kemungkinan dia jawapan ni salah. Jadi bila salah dia tinggal, dia biar je kosong. Jadi kita panggil tu pemeriksa, dia akan kira yang mana ni sebab dia dah tulis dah tandakan pangkah. Jadi siapa yang tak pangkah tu dikira tak menjawab soalan lah. Jadi make sure kalau soalan macam ni, kalau soalan dia kena pangkah, kamu pangkah. Kan tidak rugilah soalan macam ni kan. Okay, next. Baca soalan dengan teliti. Kalau boleh soalan yang kau baca tu dengan teliti, ruang jawapan mestilah lebih daripada 5. Ruang jawapan mesti lebih daripada 5. Apa dia tu? Tak sure. Lagi kita go through lah. Tidak semestinya jawapan betul atau lebih banyak. Faham. Maksudnya kalau dia tanya ni soalan ni jawab 5, kita jawab 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kadang-kadang dia saja bagi 6. Dia nak tengok kita kan. Kalau dia bagi 6, janganlah jawab 6 sebab dia akan jawab 5 kan. Lepas tu kita tak semestinya tengok ni 3 betul, 2 salah. Kadang-kadang ada 3 betul, 2 salah. Dia kadang-kadang macam tu lah. Itulah maksudnya ruang jawapan lebih pada 5 tu. Okey, tidak semestinya jawab yang betul lebih banyak daripada yang salah. Okey, kemudian selalunya dia biasa tanya soalan macam ni. Rajah 3 menunjukkan teks yang disunting menggunakan Dreamweaver. Soalan Dreamweaver lagi. Tandakan right pada fitur yang betul dan pangkah kepada yang tidak berkaitan. Okey, contohnya kalau kita ambil yang ni, tengoklah. Kalau dia kata jawab 5, kita jawab 5 kan. Kalau dia suruh jawab semua, kita jawab semua lah kan. Contohnya yang ni betul. Ya Allah, yang ni betul, yang ni betul, ni salah. Contohnya lah kan. Maksudnya kalau dia suruh jawab semua, jawablah semua. Kalau dia suruh jawab 5, jawablah 5. Okay, yang ni pula jenis soalan ni 3D Max insyaAllah lah masuk dalam periksa. Dia tanya rajah 4 menunjukkan objek 3D yang dihasilkan menggunakan 3D Max. Ya Allah. Okay, untuk pengetahuan semua, ni bukan 3D Max. Siapalah yang buat slide ni. Yang ni soalan Premier.
Premier. Ya. Okey, ni soalan Premier. Lepas tu dia sebab urutan. Dia suruh jawab urutan. Selalunya kita rasa macam, kita bayangkan kita tengah pegang komputer. Kita rasa kalau kita nak buat trim ni, apa kaedah yang perlu dibuat? Nombor satu, mesti kita pilih dulu video mana yang kita nak buat. Contohnya kita nak pilih yang ni, kita klik dulu video ni. Jadi langkah satu C. Langkah dua, dia kata kat sini seret. Kita rasa A sebab dia mesti pilih point apa yang dia nak potong dulu kan. Jadi dia mesti, tadi jawapan dia C, ni jawapan dia A. Okey, yang ni. Jadi lepas dia pilih A, kita set, kita pilih butang set in. Set in nombor ni. Lepas tu kita pilih dekat masa ke 6 saat. 6 saat. Lepas tu last sekali baru kita buat set out. Jadi ada set in point dengan set out point. Jadi tips untuk jawab soalan ni, kita bayangkan kata kita buat kerja komputer, kita ingat balik, lepas tu kita try jawab. Okey, anda telah menggunakan menu fitur dalam Adobe Photoshop membuat efek khas, special effect lah. Susun langkah membuat efek tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2, 3 dan 4. Bila dia suruh tulis 1, 2, 3, 4, kamu janganlah mandai-mandai tulis A, B, C ke, kamu buat anak panah ke, jangan. Sebab dia ada arahan dia tulis 1, 2, 3, 4. Okay, kita bayangkan kita nak buat efek kat komputer ni. Mula-mula kita tekan butang apa? Rasanya mula-mula kita tekan butang ni dulu, filter. Nombor 2, kita dekat filter tu dia ada efek ni. Kemudian dia ada keluar satu paparan lah. Kat sini tak ada paparan tu. Paparan tu rasanya kita ubah ni dulu. Lepas tu kita, lepas ubah kedudukan efek, dia ada flare ni macam matahari lah. Mungkin dia ni. Lepas tu lepas ada ubah nilai brightness, baru kita klik butang OK. Yang ni tak ada markah lah kan. So nanti pemeriksa akan nilai markah daripada sini lah. Tengok lah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi skor dia 5. Selalu macam tadi kita tengok soalan ni, dia menyebabkan apa, kita panggil tu pemeriksa susah nak kira. Sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak ada masalah lah. Maksudnya kalau jawab 2, 1 markah. Betul lah. Kita kena fikir juga di mata pemeriksa ni. Sebab kadang-kadang pemeriksa ni akan cari pasal juga. Akan cari pasal untuk tidak bagi markah kat kita. Contoh yang macam ni lah. Jawapan, bayangkan jawapan betul dia B, A, C, E, D. Tapi kalau kita jawab B, A tu betul, D, E, C, E tu duduk tempat yang betul kan. Tapi disebabkan susunan tu, maka pemeriksa tak mau bagi jawapan dekat 3 markah ni. Jadi dapat skor 2 markah saja. Lepas tu ada pula yang cara kedua ni, dia jawab D, A, C, E, B. Langkah pertama dah silap, tapi langkah 2 betul, langkah 3 betul, langkah 4 betul. Maka kosong. Jadi rasa macam Allah, pemeriksa ni memang dia tegas lah. Dah salah satu, belakang pun salah. Dikasihan lah. Maksudnya ketegasan pada pemeriksa tu ada. Jadi kita kena make sure kita jawab tu betul. Okay. Yang ni, cikgu rasa soalan ni dia macam nak suruh suaikan, tapi dia suaikan dengan cara macam ni lah. Kalau masa kita darjah 1, darjah 3 tu, kita suaikan macam tu kan. Tapi macam apa kita panggil, kita tak suaikan macam ni lah. Kita suaikan macam mana?
Contohnya kita kata aktifkan layer motion. Yang ni soalan flash ni, rasanya berdasarkan rajah 3A 3B nyatakan langkah dan fitur menggunakan A, B, C, D, E. Maksudnya F ni dia dah bagi tahu dah jawapan. Okey, contohnya kita tengok kat sini. Nampak yang paling senang kat sini, melihat pergerakan animasi ni kita tekan Ctrl Enter. Okey, dia dah bagi tahu dah jawapannya. Okey, kalau kita tengok aktifkan layer motion dan sisipkan gambar, import gambar tu maksudnya yang ni lah A. Lepas tu dia kata pada layer motion tambah keyframe dekat pada frame ke-20. Jadi kata kunci dia keyframe. Jadi keyframe sinilah. Okey, aktifkan layer motion dan tambah layer guide motion. Guide. Okey, yang ni. Okey, sebab dia motion guide. Aktifkan frame 1 hingga 20 dan pilih motion twin. Apa ni? InsyaAllah lah. Kalau salah kita pada layer guide motion tambah frame. Dia suruh tambah frame saja, bukan tambah keyframe. Jadi yang ni okey. Betul dah. Okay, ni soalan ni pula contoh soalan lain. Soalan ni kamu kena salin balik. Selalunya maklumat berikut digunakan untuk menghasilkan pautan daripada scene, grafik ke teks. Jadi jawapan-jawapan semua dah ada kat sini. Kita tinggal nak tulis balik je. Lepas tu dia kata kalau salah huruf kira salah semua. Jadi kadang-kadang apa kita panggil tu, dah dia tulis teks tu TEKS, janganlah kamu tulis TEXT kan. Itulah. Jadi kena detail lah. Kalau dia ada dash tu, action dash tu, buat dash kat situ. Okey, yang ni soalan ni isi tempat kosong. Ni soalan ingatan tau. Contohnya dia akan tanya ni kita menggunakan apa? Text tool. Ni line tool. Benda pertama kita nak tahu ni perisian apa ni? Sebab kalau ni perisian freehand, yang ni kita tak panggil oval tool, kita panggil ellipse tool kan. Tapi kalau ni soalan Photoshop, kita panggil elliptical marquee tool kan. Tapi ni macam soalan freehand ni. Kalau soalan freehand, oval tool lah. Kalau ni soalan flash, oval juga aku rasanya. Nanti kita ellipse. Tengok dia dah macam confused dah. Jadi ni adalah butang ellipse. Ni adalah butang rectangle. Yang ni adalah butang, dia boleh jadi butang pen, pencil atau line. Sebab kalau kamu cuba dekat ni, daripada line macam ni, kita boleh jadikan dia ni menggunakan sub kita panggil sub error, bukan sub error lah, sub pointer kot rasanya kat sini kita boleh guna ni. Jadi ada 3 jawapan lah. Tengok, selalunya kan segitiga ni nama dia line tool, tapi ada orang jawab triangle tool. Mana ada triangle tool kan. Jadi kena hati-hatilah. Betul, tengok record. Okey, sorry, kita sambung balik. Okey, dia kata elak daripada gunakan koma. Apa jadi ni? Okey, sorry. Kita rehat sana. Okey, dia kata elak daripada guna koma atau titik. Sebab yang ni kalau boleh jawab RM, jangan jawab 6,000 saja. Sebabnya kita takut
pemeriksa cari pasal. Kata ni RM6,000 apa? $6,000 ke? $6,000 benda ke kan? Jadi pastikan jawab betul. Lepas tu itulah sebab cadangan dia pun kat sini, koma dengan titik tu elok, tapi andai kata dekat ni dia dah tulis titik, kita pun ikut je lah kan. Ok, sekejap lah, sikit lagi ya. Lagi kita lihat sat. Ok, kita kat sini. Ok, extra tips, baca arahan betul-betul. Garis dan highlight, kalau boleh bawa highlighter lah. Nombor 2, salin dengan betul pilihan jawapan diberi. Macam cikgu kata tadilah, yang perkataan text TEXT dengan TEKS tu kan. Soalan menghasilkan interaktif flash. Selalunya daripada ni lah soalan pasal flash dengan reverse selalu masuk dengan soalan keusahawanan ni. Kemudian 9 dan 10 selalunya soalan menetapkan setting pada banyak perisian. Contohnya perisian flat, perisian Photoshop, perisian freehand. Jadi kena tengok betul-betul lah. Okay, untuk bahagian 2 ni kita rehat saat. Kita will be right back. Bye bye.